tengok definisi dia, directional traverse ni dia ada open and close di bawah dia. Ataupun kita panggil line traverse. Yes, line traverse. So dia dari segi geometrika dia series of line is starting at known point. Macam mana known point tu? Kan? Directional traverse is a type of traverse that extend directional control azimuth only. Azimuth ni dia punya rotation angle dia must be clockwise. Azimuth. And then azimuth is a true bearing. Bearing benar. Dan ia adalah dalam kategori WCB, whole circle bearing. Starting at end of north meridian clockwise 360, right? And then this type of traverse can be either open and closed. Macam mana dia boleh close kalau dia align, kan? Inilah yang saya pernah sebut kalau ingat yang berkaitan dengan known, definisi known point tu. Known point maknanya titik-titik yang kita tanda di atas permukaan bumi yang ada nilai northing easting, yang ada nilai koordinat XY dia. Contoh yang paling jelas ada nilai XY dia adalah tanda sempadan untuk lot-lot tanah kita. Lot-lot tanah yang yang ada di sekeliling kita. Lot-lot tanah itu ada owner dia dan bagaimana kita kontrol hak milik ataupun dari segi keluasan, bentuk dan sebagainya. So mesti di lapangan ada tanda. Tanda itu yang kita famous dengar is batu sempadan. That batu sempadan ataupun dia punya boundary stone, dia bukannya just campak gitu saja. Okey, dia allocate point tu dengan tata cara kerja ukur yang follow prosedur dia. Kan? Dia tak boleh pun letak gitu saja. Dia ada accuracy dia sebab melibatkan keluasan, kan? Dan owner dia bayar cukai tanah based on keluasan. Dan paling penting sempadan itu, kan? Kalau teralih tanda sempadan itu ataupun boundary stone, jadi boundary ataupun sempadan juga akan turut teralih. Kalau teralih 1 cm, 2 cm, mungkin tak ada isu sangat, kan? Cuba kalau teralih banyak, 5 kaki, 6 kaki, 4 meter, 3 meter, yang ini yang diberi perhatian dan ada dalam tata cara cadastral survey yang kita tak belajar. Jadi nak cerita je, moral dia saya nak sebut tadi known point tu. Maknanya setiap boundary stone tu yang menanda sempadan lot-lot tanah kita tu, dia ada nilai XY. Maknanya kalau tanda sempadan itu dialihkan dengan sengaja ataupun hilang disebabkan oleh faktor bencana alam ataupun manusia, kita boleh replace back. Kita boleh letakkan balik di tempat asal dia. Kenapa tu? Sebab apa? Sebab kedudukan tanda sempadan itu dikawal oleh nilai X and Y, kan? Yang ada pada kita panggil certificate plan ataupun plan akui disimpan di Jabatan Ukur Pemetaan Malaysia. Yang ada nombor PA ni, plan akui ini yang dia ada stated pada geran tanah. Tak apa, saya banyak terlibat dengan mengenal pasti menentusahkan sempadan-sempadan tanah di sekitar Jengka, Malah Merata lah. Dan banyak cerita dia berkaitan dengan ini. Nak ceritanya, ada tanda-tanda sempadan ini teralih disebabkan oleh faktor bumi, faktor bencana alam. Ada yang sengaja dialih-alihkan oleh manusia untuk tujuan-tujuan yang tertentu. Itu yang kita cukup bahayalah. Yang bahaya pada apa? Pada
jiran ataupun pada orang lain. Lot-lot yang sebelah dia tu. Lot lain semakin berubah pattern, of course luas berubah dan sebagainya dan dia dapat laba. Ini sikap, sikap kita lah. Benda ni berlaku. Non point ni dia starting baca nilai distance bearing di antara dua tanda, dua titik tu ada garisan boundary, and then dia bina garisan-garisan baru reflect ataupun merujuk kepada garisan starting tadi, boundary stone, and then dia berbentuk line, dia pergi saja sampai 500 meter, dia tak perlu balik patah balik looping as a polygon pada asalan, pada origin. And then dia cuma cari another stone, batu ataupun tanda sempadan yang kita consider sebagai non point untuk dia tie up, untuk dia close traverse dia tu. Itulah yang kita consider sebagai close traverse. Walaupun dia berbentuk line, directional traverse. Itu yang saya maksudkan sebelum ini. Okey. Dan kalau dia close, macam mana close? Close maknanya dia tidak end up traversing line itu pada boundary stone. Dia biar je pada garis yang dia bina gitu. Dia tak ikat, dia tak tutup pada stesen akhir itu kepada boundary stone. Kepada batu-batu sempadan ataupun mana-mana stesen yang ada nilai northing easting. Jadi faham tak kelas? Itu Okey, jadi travel station, saya ingat ini tak ada isu sangat So you boleh bacalah travel station ni ataupun dalam nota pun banyak ini melibatkan paku tu yang kita tanda di lapangan tu selection of station, bagaimana kita nak pilih kedudukan station Saya sebut sini contohnya, station must be located so that at any one station both the rear and forward station are visible, saling nampak kan. Saya tak nak buang masa sangat yang tu. Saya ingat you boleh go through indirectly, verbally saya dah sebut. Jadi kita nak fokus on the station marker pun sama. Kita nak sebut ini yang plumbob tu kan. Tapi sekarang ni alat almost dah pun menggunakan optical plummet ataupun laser. Laser. Jadi ini adalah prism ataupun target, mounted target. Dia ini target semata dan dia sepatutnya ada reflector di sini, cermin. So bearing, ini saya dah cerita. Alright, ini saya nak cerita. Traverse computation. Traverse computation, the term latitude and departures di sini. So you kena ingat kita locate titik ataupun station traverse dari non point itu dengan kaedah rectangular, dengan kaedah grid XY. Kita tak guna kaedah polar. Tahu kaedah polar? Kaedah polar ni kita kalau ni non point, then kita ada distance kan. Kita ada point P. Right. Kita ada distance, kita dipanggil sebagai R and then comma theta. Ini polar. Ini kaedah pole. Dan dia define point P ni. Point P dia define dari origin menggunakan R theta. Theta kat mana? Theta di sini lah ni. Theta di sini. Ini meridian kan. And inilah theta. Ini theta. R is distance. Ini kaedah geografik. Kaedah lat long. Longitude, latitude. Kaedah koordinat geografi. Untuk engineering survey, almost untuk design pun, kita guna kaedah grid, kaedah northing easting XY. Ingat ini pun pattern ataupun format of how we position of point di atas muka bumi by polar and or by
rectangular. Jadi kita nak highlight untuk survey kita ni by rectangular. Jadi komponen rectangular yang kita kena tahu is latitude and departure. Faham kelas? You ingat komponen latitude and departure. Latitude you ingat northing. Itu saja. Latitude north. Latitude north. Mana latitude? Okay. By definition, latitude is the north-south rectangular. Latitude ni adalah paksi X. Itu komponen dia. And then depart paksi Y. Okay. Ni macam mana kita define point B dari O. Ini O ni origin, kan? Dari O. Dan kita campak point B menggunakan alat, ada distance ini, ada bearing dia OB ni kan. Jadi macam mana kita nak define point B di atas kertas. Jadi kita guna kaedah rectangular, dan kita kena determine the value of latitude and departure. Setiap titik kalau kita join daripada B pergi ke C, C, so mesti ada bearing distance kan? Ada bearing, ada distance. So C dari B ada dua komponen tadi. Ada dua komponen tadi iaitu latitude and departure. So kita mesti determine the value of both komponen tadi. Kalau ada D, ni D. Okey, D dari C mesti ada bearing and ada distance. So mesti terbit dari C and D both rectangular component, iaitu the value of X and Y. Dia bergerak secara orthogonal. Okey, yang ni yang kita nak study. Ya. Tengok yang ni. Ini contoh kita ambil satu garisan saja OB. OB. O ke apa ni? O lah OB. And then bagaimana kita nak nilai, kita nak come out dengan rumus how to calculate the value of latitude and departure. Now, so kita tengok definition yang diberi di sini. By definition, latitude is the north and the south rectangular. Paksi X lah. Jadi kalau kalau value dia tu positif, so direction dia adalah ke utara. Kalau value dia negatif, so direction dia menghala ke bawah. Itu cerita yang berkaitan dengan latitude ataupun northing ataupun paksi X. Whereby untuk departure paksi melintang, kalau nilai dia tu negatif, dia bergerak ke kiri, ke west. Kalau nilai dia positif, maka dia bergerak ke east, ke timur. Alright, kita panggil juga paksi timuran. Dan untuk latitude kita panggil juga dia sebagai paksi utaraan. Macam tu. Okay. Dan formula dia dah terbit di sini. Untuk mengira A and B, komponen dia, alright, dia naik ke atas ni. Sini 90 degree lah ni. Okay, sini 90 degree lah ni. Ini 90 degree ni. Kan? Dia naik sini, alright, and dia pergi sini. Kita nak kata macam ni pun boleh. Dia pergi sini kan, dia pergi sini, and dia naik sini, sama je. Tapi kita kira selari dengan meridian dia. So kita nak tahu value ni, sini ke sini ni berapa ni. Kita nak tahu value ni. Value ni. Ya Allah. Kita nak tahu value ni. Value ni dan value ni. Panjang ini yang dikatakan panjang latitude daripada sini ke sini. Okey. Length untuk depart daripada sini ke sini. So theta ni adalah kan sebab ada bearing OAB. Let's say 45. 45 degree. Distance dia berapa sini? Distance dia 15 meter. 15 meter. Contoh dia. Jadi formula untuk kira komponen latitude ni adalah cos. Cos theta. Ni formula dia. Ni saya dah simplify dah. You ingat nak kira latitude, distance multiply by
cos azimuth, cos theta. Dipat sin, kan? Distance kali dengan sin ataupun sin azimuth. Setentang hypotenuse. Right? Ini trigonometry. Ini senang je ni. Kan? You ingat macam tu je. Macam mana kita nak kira departure? So, sin darab dengan jarak dia. Sin apa? Sin bearing. Sin bearing tu. Contoh, saya bagi sini Kita buat sedikit okay. Kita ada sini point 1 and point 2. Bearing dia, let's say 60 degree, 20, 30 second. Distance dia 75.210 meter. Then kita nak tahu apa? Kita nak tahu komponen latitude, kan? And then departure dia. Departure dia. Macam mana nak tahu komponen ni? 1, 2, kan? Jadi kita boleh draw. You nak draw macam mana? You nak draw ke atas boleh. Sebab dia first quadrant ni. So you draw ke atas 1. Inilah latitude dia. Kan? Jadi dia. Ya Allah, buruknya. Tak ada pembaris, kan? Buruklah. Jadi, merah sini. Dia naik gitu. Alright. And then, dia bagi gini. Okay. Ini adalah latitude. Saya tulis latitude. Dan kita selalunya guna simbol delta N. Sebab dia adalah komponen utaraan, northern easting, kan. And then ini adalah departure. Kita guna delta E. Boleh kelas? Jadi formula dia untuk latitude cos. Distance cos bearing. Berapa N and then berapa east. Berapa departure. Departure sin bearing darab dengan distance. Boleh ingat tak formula tu? Mudah je, kan? So berapa value untuk departure and latitude untuk garisan 1, 2. Jadi saya nasihatkan you biasakan ambil paling kurang 2 decimal perpuluhan. Yang terbaik you cuba ambil 3 tempat perpuluhan. Dia lagi bagus. Boleh? Berapa value of N? Value departure, value dia positif, kan? Dia dapat berapa? Dia dapat berapa meter? Cos bearing darab dengan 75.210. Sir, Assalamualaikum Ya. sir. Saya tak nampak tahu apa yang saya lukis tadi. Ya ke? Semua tak nampak? Ya, tak nampak. Tak abang, awal saya penat dah saya. Tadi ada yang dah tanya tapi saya tak dengar. Ya ke? Aduh. Kenapa tak nampak Saya share tadi tu. Nampak tak? Dah nampak, sir. Dah Dah nampak dah. nampak dah?
Nampak dah? Nampak. Siapa tadi lady yang cakap tadi tu? Hus. Nampak sir. Nampak. Cepat-cepat cakap lain kali, jangan biar saya bercakap seorang. Penat tau. Baik sir. Anak saya bagi contoh ni, garisan 1, 2. Garis 1, 2 tu. Dan dia ada bearing distance. And then kita nak kira, nak determine nilai latitude dan nilai depart. Formula dia very very simple, straightforward. You ingat latitude, formula dia cos. Cos bearing darab dengan distance align tu. Kalau depart, cos bearing darab dengan distance align itu. So berapa value untuk depart? Latitude. Cepat. Dapat jawapan dah? .22 sir. Berapa? Kuat sikit. 37.22. 2-2. 0.22. Point 220. Tiga 37.22. Macam tu. Yang lain dengar ke tak? Dengar sir, dapat 37.216. Mana satu yang betul ni? Lipat? Lipat berapa? Depart tu dapat 65.357. Betul? Betul sir. Okay, you nak check dia. So, di sini you nak check ni kan? You buatlah 37.
Keluar tak jawapan ni? Boleh? Boleh sir. Itu kaitan dia. Nak tahu angle ni? Tangent kan? Tangent theta. So, sorry. Allah. Berapa sini? Dapat tak ni? Okey, itu you ingat formula dia. Jadi apa yang kita kena buat? Apa yang kita nak buat? Okay. Kita nak kira ni. Tengok saya dah pun highlight ni. Ya Allah. Ini ni. Jadi ini yang kita nak daripada data traverse view tu. Okey, bearing yang final daripada booking kaedah bearing tu, and then distance. So distance ni you akan guna total station. So daripada station alat tu you just aim pada target depan. So you akan dapat distance pada display panel tu. And distance tu diambil 3 situ. And then bearing ni setelah you buat mean, you buat pembetulan C correction, yang ditulis di sini yang kita guna untuk calculating letik lipat ni bearing yang dah final. Faham tak kelas? You ambil bearing yang final dan letak di sini. Dan kita tujuan apa? Kita nak kira linear misclosure, accuracy ratio daripada situ. Jadi kenapa kalau you tengok di sini, ada untuk latitude dan kalau kita tengok untuk departure ada 2 kolom. Ada 2 kolom ni kan. Kita tengok sini ada 2 kolom. Ada 2, ini pemisah dia. Okey. Untuk latitude, paksi utaraan, saya sebut tadi north and south. Jadi untuk garisan ni, pattern dia ataupun format dia, saya maksudkan 743216 adalah garisan 23. Saya tak letak 23 sini. Boleh je buat gitu kan? Ini 34. Kan? Sorry. Boleh je kita nak buat sini 2, 3. Okey, 3, 4. 4, 5. Ni 5, 1 and then 1, 1, 2. Tapi kita biasakan untuk first row ni kita kosong. Sebab apa? Sebab kita nak letak koordinat situ. Kita assume koordinat 2 ni adalah titik 2 ni, station 2 ini adalah station yang known. Station yang dah ada nilai koordinat dia dari origin. Jadi kita letak assumption 1000. Jadi kita kosongkan row ni and then 2, 3, bearing 2, 3 letak di second row. Kita letak macam tu. Kita splitkan. Kita separate pula. Kita orang kata separate station dia untuk maksud koordinat dia tu. Kita nak asingkan koordinat station by station. Jadi cara dia 2 to 3 macam ni data dia. 3 ke 4 mana dia bearing dia? Bawah ni dia ke 4. Jadi you biasakan tulis macam ni. You kosongkan sini. Dan pastikan station yang atas kali ni adalah station yang ada nilai koordinat. Letak kat sini. Ni makna koordinat 2 adalah ni lah. 1000. Jadi ini format dia. Saya nak cerita. Jadi
kenapa letak macam ni kan? Sebelum you tanya saya bagi tahu. Boleh je you buat 2, 3 macam ni kalau tidak ada kaitan dengan koordinat. Ataupun kalau ada kaitan koordinat pun you kena letak koordinat 2 ni di atas lah. Yang ni kalau kita nak padam kan? Boleh. Kita padam yang ni, kita letak 2 sini, 3 sini, 4 sini. Tapi koordinat 1000 bagi 2 letak di atas. Jangan letak di sini. Kalau tak di sini, kita nak tahu, kita nak bezakan koordinat 2 dan 3 susahlah. Satu row yang sama. Okay. Jadi, you letak 2, 3. 2, 3. Bearing dia and distance dia. Jadi, bila you kira latitude, so you dapat positif. You jangan tengok lagi benda lain ini. Ini correction yang kita nak buat lepas ni lah. Correction untuk bodies. Banyak correction ya. Ni. Okay, tengok sini. Maknanya kalau you tekan calculator, so cos bearing darab dengan distance, you akan dapat 60,922. Nilai dia positif. Maknanya nilai dia positif, so you letak di kolom north. Maknanya di latitude ni dia bahagi 2 lagi. Di depart pun dia bahagi 2, east and west. So kalau you tak nak bahagi 2 macam ni pun boleh. You letak satu kolom saja latitude. Tapi kalau positif, you letak positif lah di sini. And then kita tengok yang ni. Bearing 45 ni. Bearing ni Tengok bearing ni. Bearing 45. Bearing 45. Kalau you tekan calculator cos bearing darab dengan distance, you tengok nilai dia negatif. Bila jawapan dia negatif, so you letak di kolom sort. Ni 265, 548 negatif. You letak di situ. Sama juga dengan maklumat untuk 51. Kan? You tekan cos bearing kali dengan distance, you dapat negatif juga. Maka nilai dia di selatan, bagi latitude lah. So letak di selatan. Dan yang ini positif letak di north. Begitu juga dengan depart. So dia spread. Okay, untuk east and west. Jadi tujuan dia nak tahu berapa elemen yang berada ke dia nak asingkan direction yang berada di bahagian positif dan negatif. Faham kelas? Jadi you buat cerapan untuk besok 3A. Buat travel saya ingat 4 session saja nak cepat. Jadi dapatkan raw bearing and distance. So you check lah betul-betul, tengok ni. You buat traverse computation detik depart ni. Jadi di sini kalau you buat detik depart, you tengok kita nak kira balance ke tak, kan? Dia seimbang ke tidak. Okay. Bila kita jumlahkan dia 60,922 tambah 42, kita tengok by column. You tengok ni untuk north 315,747, untuk south you total 315,941. Okay. Depart pun sama, you jumlahkan dia, jangan tengok yang kuning tu jangan tengok nombor tu. 220, 2505, you dapat 25, 708, you dapat satu ni jumlah yang sini, jumlahkan you dapat 42504. Kalaulah traverse ini ideal maknanya poligon dia betul-betul tertutup. Tertutup lah maknanya close. So di latitude dan depart perbezaan north and south dia 0. Maknanya jumlah dia sepatutnya sama ni. North and east ni, south ni. Ini juga east and west sama sepatutnya. Tapi berbeza. Berbeza sebab tak exactly close lah poligon tu. Ni pun sama. Jadi tujuan dia kita nak bagi close. Nak bagi close itulah yang kita namakan dia sebagai pembetulan Bowdish. Pembetulan Bowdish.
Jadi sebelum itu kita boleh kira dah linear misclosure dia. Linear misclosure dia maknanya yang ini nose tolak thought. Kan? 315, 747 compare dengan 315.941 you dapat negatif 0.194. Itu latitude. Selisih latitude. Selisih dipat 425.708 tolak dengan 425.504. You dapat positif 0.204. Maknanya east tolak dengan west. Ini pun north tolak dengan west. Ini segi total dia. And then nak tahu linear misclosure, yang ini square plus dengan yang dipat square. So you dapat 0.283. Ini 282. Inilah yang dinamakan sebagai linear misclosure. Nak tahu accuracy traverse ni, so linear misclosure bahagikan dengan distance. Dengan distance ni, perimeter dia. Dia punya accuracy dia you bahagi 0.282 you bahagi dengan 117.391. So you dapat dalam bentuk nisbah 1/4175. So you guna 1/4000. And then ini correction yang kita kena buat untuk bagi dia seimbang supaya jumlah ni dengan jumlah ni sama. Supaya jumlah di sebelah sini dengan sebelah sini sama. Jadi kita kena apply satu lagi correction yang kita panggil Bodish. Jadi saya letak di dalam ni terus warna magenta ini untuk latitude, correction value dia. Correction value untuk departures warna kuning ni. Formula nak terbitkan nombor-nombor kecil ni macam mana? Jadi alright. You tengok you tengok formula untuk latitude, untuk latitude, correction for latitude. So selisih latitude kita nak betulkan correction line by line. Kita go 2, 3 dulu. Latitude dulu tengok. Jangan tengok dipat, tengok latitude dulu. Untuk 2, 3. Alright, untuk 2, 3 latitude 60.922. Okay, macam mana kita nak line by line? Kita nak keluarkan 0.038 ni. Tambah ni satu hal. Macam mana nak keluar value ni? So, tengok formula ni latitude. Selisih latitude yang inilah. Ni. Selisih latitude. Darab dengan distance line tu. Maknanya 23, 228, 511 lah. So, you bahagi dengan perimeter. You boleh check tak? Selisih latitude. Okay. Selisih latitude ni, you abaikan negatif. You abaikan negatif. You just selisih latitude, you darab terus dengan distance ni. Distance line 23 sebab kita nak semak pembetulan untuk 23. Okay, setiap pembetulan, setiap nilai ni ada pembetulan dia. So you go line by line. So you start first 23 dulu. Okay, maknanya selisih latitude, you abaikan negatif, darabkan dengan distance ni, bahagi dengan perimeter. So you dapat tak 0.038? Boleh support saya cepat sikit, kata lambat ni. Ada, you all almost ada kat mana ni pagi ni? Yang boss especially. Ada di bilik memang problem lah, betul tak? Setakat ni saya okey, Sir. Macam mana tu? Semak bacaan saya tu. Kalau tak kita lambat nanti. Tanya senyap, tanya dua senyap. Sir. Apa dia? You ambil 3.0.038. Persoalan dia nak tambah ke nak tolak? Kan? Jadi isu. Kenapa saya tambah kat situ? Kenapa saya tambah? Bukan kerana dia berada di sebelah north saya tambah.
Tak semestinya. Okey, kita tengok yang kedua pula. 34. 34. Ambil juga selisih letik ni, abaikan negatif, darab dengan distance 34. Bahagi dengan perimeter. So, keluar jarak ni. 0.035. Dapat Okey. Right. Kenapa tambah? Tambah dan kenapa sebelah sort ni tolak semua? Bukan kerana dia sort Sebab apa? Sebab dia tambah kerana you tengok jumlah bawah ni. You tengok jumlah bawah ni. Jumlah ni, dua-dua ni. So, jumlah ini mana yang lebih, mana yang kurang. So, NOS tu kalau kita tengok dia kurang dari sort berbanding dengan sort. Betul tak? 315.747 dan sort lebih 315.941 kan. Jadi tu sebab di sebelah sort sebab dia lebih kita kena tolak. Correction value dia kena tolak. Semua kena tolak. And then kenapa yang sini kena tambah semua ni? Sebab value dia, total dia kurang. Ingat dia you jangan letak sifik and dia sebab dia ni NOS maka semua sini akan campur. Tak, dia reflect kepada total ni. So you kena tengok total ni manalah yang kurang. Yang ni kurang maka tambah semua. Yang ni lebih maka correction dia kena tolak. Dapat Sama case dengan departure. Kenapa tolak-tolak sini? Kenapa sini tambah? Cuba you tengok total dia. 425,504 kurang daripada jumlah yang sebelah sini. 708. Maka bila dia kurang, so correction value dia kena tambah. Dan correction value dia sini kena tolak sebab nilai total dia lebih kecil berbanding dengan sebelah sini. Faham Dan untuk dipart, cuma you ubah dipart sajalah. Dipart. Untuk garisan ni, dipart. You ambil sisi dipart, sisi ni. Sisi ni darab dengan distance bahagi dengan perimeter. Sama je. Dapat tu kan. Boleh, you go through ni. And then, you dapatkan di sini, you dapatkan final latitude ataupun corrected latitude, corrected departure. Corrected latitude, saya dah merge dia. Saya tak letak dalam north south lagi. Saya dah buang kolom north south. Sama juga dengan east west. Walhal boleh je letak tapi kolom jadi banyak. Kita buang saja. Tapi ingat bila saya buang kolom untuk latitude, untuk yang ni north, so saya kena letak tambah kat sini. Sebab dia north kan. Kalau south, tengok yang 45 ni. Saya letak apa? Saya letak tolak di sini. Menandakan dia di south. Menandakan dia di south. Yang ni menandakan dia di north. Sebab kolom dah tak ada. Jadi tambah tolak itu indicator that the direction on the north or to the south. Right. And then 60.96 daripada mana? Daripada sini. 60.922 you tambah dengan 0.038, so you dapat jawapan dia 60.96. Di sini tambah tambah sebab dia latitude. Sebab dia north di sini. Sebab kita dah buang kolom ni kita mergekan dia. And then 448 ni hasil daripada 42413 tambah dengan 0.035. Okey, yang sini 265,497 kenapa tolak? Tolak sebab dia soft. Right? Tolak dulu saya siap kat sini. Correction ni. 265,548 tolak dengan 0.051 you dapat jawapan ni. Kan? Jawapan ni overall ni you letak sign tolak di depan ni. Menandakan dia ni adalah nilai soft. Dan sama yang di sebelah dipart. Faham? Dan bila you total dia, you consider sign depan ni. Tolak dia ni. Maknanya 60.96 tambah 42.448 tambah tolak 265.497 tolak 50.359 tambah 212.448 you akan dapat kosong. Sini pun sama, you akan dapat kosong. Means that now we are
are free from error. So the polygon are really close. Kalau kita nak buat conclusion macam itulah. Bila dah kosong-kosong. Faham? Faham, sir. Alright. sir. Then coordinate dia apa cerita? Coordinate dia. Saya bagi tahu tadi, koordinat yang diberi hanya satu stesen. Yang dua, you letak mana stesen yang diberi tu, you letak paling atas sekali. And then you sort lah. Nasib baik dia letak dua kan. Kalau dia bagi satu, so satu kat sini. 1, 2, 2, 3. You susun lah. Macam tu cara dia. Kalau dia letak 5, so 5 berada di paling atas. 5, 1, 1, 2. 5, 1, 1, 2, 2, 3. 3, 4, 4, 5 balik sini. Sini kena sama. Yang paling atas, the station will be given the value of northing easting. Faham? Jadi, sekarang ni, kita nak kira macam mana dapat ni koordinat ni. Ni. Macam mana dapat ni koordinat bagi stesen 3. 2 memang 1000 given. Jadi you tengok northing ni you pairing dengan latitude. East west you pairing dengan depart. Itu cara dia. Jadi yang ini you tengok sini maknanya 1000 you kalau tambahlah. Maknanya 1000 tambah 6096. So jadi 1000. Jadi 1000 pula. Jadi northing bagi point 3. Nak tahu easting dia? You ambil sebelah sini. You tambah dengan sini. Tu yang keluar 1120.2. And then yang ini macam mana? Yang ini. Kan? Macam mana dapat yang ini ni? Yang ini ni, you jangan ambil yang 1000 ni. You ambil yang ni. Yang the next ni. You ambil yang ni, you tengok sini. Ni, sini dengan sini. Yang ni pun di sini. Maknanya, you dah ambil yang previous point, you tengok yang northing dia, northing dengan latitude, right? Jadi jawapan ni. 1,060.96 tambah dengan 42.448 dapat ni. You check And then yang ini pula, 1,220.2 tambah dengan yang ni. Kenapa tambah? Balik tambah. Ni pun tambah kan? You dapat ni. And then yang ini. Yang ini tambah dengan yang ini. Tapi ingat, tolak ni kena ambil kira. Maknanya 1103.408 tambah tolak 265.497. So you dapat ni. Yang ini pun sama. 1425.632 previous point. You tolak lah. Sebab ada tolak sini. 164.359. You dapat ni. And then, ini dengan yang ni tolak lagi. Ni tolak ni dapat ni. Yang ini tolak lagi yang ni. You dapat ni. And then yang ini you tambah balik yang ni. Sebab ada tambah. Yang ini tambah ni. Okay. Mesti dapat 1000 balik sini. Sebab point 2. Ni pun point 2. Itu nak check. Ini tambah ni balik. Ini tolak. You akan dapat 1000 juga. Kalau tak dapat 1000, something wrong. Sebab apa? Kenapa 1000? Sebab ni pun 2, ni pun 2. So dia close. Itu masuk close. Faham? Faham, sir. Faham, sir. Alright. Jadi yang paling penting data sini. Data, raw data you di lapangan ni. Nak terbitkan bearing, you campur tolak mean. Okay, you cerap dengan betul, cermat. And then you tekan distance. Distance pun tulis dengan betul. So you akan dapat good accuracy.
Ini accuracy saya nak cerita. Linear misclosure memang you kena buat. Accuracy dia, kalau linear misclosure ni bagus, so accuracy dia bagus. Accuracy yang kita accept adalah yang terbaik 8,000 dan ke atas. Ni 4,000 ni teruk ni sebenarnya tapi contoh. Malah you akan dapat puluh-puluh ribu sebab guna alat canggih kan, guna alat AGM. 4,000 ni guna rantai ni. Jadi data you all besok saya nak dapat belas ribu lah. At least 8,000 paling teruk tu. Macam mana nak dapat 8,000 ataupun lagi besar? So you jaga-jaga bearing you jaga-jaga distance, jangan salah tulis. Dan you akan dapat accuracy yang bagus. Okay, first class survey. Okay, first class traverse. Untuk first class traverse, accuracy dia lebih besar daripada 8,000 ke atas. You dapat belas ribu itu first class traverse. Second class 4,000 lah. Ini second class untuk traverse. Antara lebih kecil dari sebuah 1 in 8,000. Tapi tak adalah sampai bawah 4,000. Bawah 4,000 third class orang tak ada. You kena buat lain lah traverse tu. Faham? Itu traverse. Dan maksud ataupun ni how to understand the meaning of accuracy ratio. Nisbah ketepatan. Jadi saya ingat pagi ni yang tu. Ada nak tanya? Nurul Husniyah? Tak ada, sir. Amira Syahidah? Tak ada, sir. Amalina Husna? Tak ada. Ahmad Dia? Tak ada, sir. Alright. Jadi apa yang you harapkan minggu ni dapatkan data di lapangan dengan baik. So you akan dapat misclosure yang baik. You buat all sort of yang saya ajar tadi ni, traverse computation. You menantikan bearing and distance daripada trabas di lapangan. Betul tak? And then calculation dia tadilah you kena buat. Dan benda tu yang you kena letak dalam report. Malah ada lagi sebenarnya you kena buat plotting dan bagai saya ingat tak apalah. Plotting tu you kena calculate area ni. Tak tahu masa area macam ni lah. You tahu ni traverse. Ya Allah. Okay, ni traverse. Kena guna pen, sorry. Ni traverse. Traverse kan. Traverse gini. So, you kena calculate area. Ataupun meter square dalam log ni. So, ini you plot kan. Nodding. Sepatutnya lah. Tapi dalam ni tak payah buat. Saya nak cerita saja. You letakkan scale dia, you plot and then ada area sini. Kita boleh calculate area daripada tadi. So kalau tak ada soalan, kita cari sarapan dululah. Tak makan lagi ni pagi ni. Macam mana pelajar semua makan di kafe? Saya nak share satu kisah baru-baru ni, ada pelajar yang accident tu. Kawan you ke? Kawan you all tu. Saya dapat maklum dari kira HEP lah. Saya tak ke tempat kejadian pun. Kena tahu cerita? Tak tahu, sir. Tak tahu. Tak tahu cerita. Tak tahu. Semalam ke, sir? Hari apa ya? Saya ingat hari Minggu kan? Hari Sabtu kan? Ke Jumaat? Ada ni tapi you all tak tahu. Yang accident dekat KTG. Dalam KTG tu. Jumaat malam. Part 5 kan, sir?
Yelah, pelajar kita lah yang ramai. Apa-apa pun saya risau. Pelajar kita yang ramai. Itu kalau pelajar jalan kampus, possibility pelajar isi tu tinggi lah. Pelajar lain tak ada sangat. Pelajar isi ramai. Bila dia orang kata, alamak, pelajar accident lah di KTG, lelaki 5 orang, satu kereta. Keretanya tak ada lesen yang bawanya. So, kesalahan tak ada lesen satu, kesalahan masuk kolej siswi satu. Ya, saya tak tahulah macam mana. You tak boleh simply yang boys masuk KTG tu. Tak boleh masuk tu dalam KTG tu melainkan bersama staff ataupun ada kebenaran. And then nak bawa kereta, motor semua ni mesti ada lesen. Saya serah kepada HCP lah buat apa yang sepatutnya. Mungkin denda lah kot. Sakit satu isu dah, kena denda lagi. Jadi berhati-hati. Yang boys, you tak boleh simply masuk ke KTG tu. Nak hantar makanan, Wak Iman sekalipun, yang perempuan kena keluar ambil ke sini. Setahu saya tak boleh masuk dalam tu. Simply masuk. You masuk, terlepas tak apalah. Jadi untuk perhatian untuk ni lah, untuk peringatan sebab you baru part 3 and then coming part 4, part 5, lama lagi di kampus ni. Jadi jadikan tu sebagai teladan. Kawan tu mungkin dia ada perkara yang saya tak direct tanya dia sendiri, dapat daripada sumber ni. Apalah signifikan dia nak masuk tu. Mungkin kawan dia tu nak hantar nasi ke apa ke. Dan tak tahu plot nasi kat kafe tu tak apa ceritanya, kena kirim lah. Saya pun tak tahu kan, kena beli kat luar lah. Nak ubah selera ke apa ke, ataupun hantar KFC ke, tak tahu apa cerita kan. Macam-macam lah tu. Kan? Jadi berhati-hati. Dan SOP bila berlaku kejadian macam itu akan disemak secara thoroughly lah. Akan disemak betul-betul. Semula ni pihak HCP lebih kurang je linear saja. Sekarang ni bila dah ada macam tu, nampak student langgar SOP, masuk kolej siswi, naik motor, kereta tak ada lesen, so dia akan buat pemantauan yang lebih rapi. Macam tu. Ada apa-apa nak bincang, nak tanya? Tak ada. Jadi besok 3A ke dengan saya? Datang awal pagi Okey sir. 3A ke 3B? 3A? 3A sir. 3A. Ke tak nak datang lab, nak duduk kat office, kat bilik je nak buat ODL, makmal. Macam mana? Buat lab saya. Saya sebut tadilah. Sebab ada yang mohon nak balik apa semua. Tujuan kita jemput part 3 ke sini untuk makmal survey. Satu. Yang keduanya, saya justified dengan HA untuk bagi peluang pelajar part 3 ni live campus. Yes, kita sedaya upaya selesaikan masalah tu lah, wifi tu. Jadi you tak boleh simply nak balik melainkan ada sebab-sebab yang munasabah lah, sakit dan sebagainya. Besok ke makmal, kalau ada yang tak sihat, sesema ataupun sebagainya, so you bagi tahu saya, tak perlu datang ke makmal lah. Kita jaga sikit. Kalau yang sihat tu okey. Sebab kita nak elakkan perkara-perkara yang akan jadi sebutan lah bila ni kan, dah demam datang juga. Saya dah nasihatkan beberapa kali. Okay, kita cuba jaga SOP lah. Alhamdulillah. Yang saliva test hari tu semuanya negatif. Alright. Jemput sarapan dulu. Ada someone yang saya janji nak bagi sarapan. Siapa ya itu?
Saya sir. Lupa dah. Siapa? Siapa? Azim. Siapa ni? Siapa yang cakap tadi tu? Siapa yang cakap tadi? Nanti PM saya, jangan segan-segan. Nanti saya belanja you makan. Muat kata saya lah. Bukan you sajalah. Ajaklah 3-4 orang ke. Ya. Tak ada masalah. Makan. You all boleh keluar ke bandar pusat? Boleh sir. Boleh? Boleh sir. Boleh. You nak apa keluar? Ada kereta? Aha.